Selamat pagi dan selamat sejahtera. Kami dari Grup 2 akan membincangkan tentang isu-isu rasuah di Malaysia. Sebelum itu, saya Neverson akan menjadi moderator untuk perbincangan ini. Sebelum itu, kita melihat dulu apa itu definisi rasuah. Rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan kontrak atau keistimewaan daripada pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi hadiah wang kepada pihak tersebut. Percaya atau tidak, gejala rasuah semakin menebal dalam kalangan masyarakat dan ia seolah-olah menjadi amalan biasa. Entah dari mana ia mula bertapak, tanpa diduga ia semakin membara. Ini terbukti jelas apabila Presiden Transparency International Malaysia, Dr. Muhammad Mohan, mendedahkan Malaysia mencatat skor 48 berbanding sebanyak 51% pada 2020. Cara penskoran ini dibuat dengan mengambil kira senarai jumlah 180 negara. Malah kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah dunia bagi 2021 jatuh ke kedudukan 62 berbanding tangga ke-57 pada 2020. Contoh-contoh rasuah yang dikenal pasti di dalam report ini adalah pemberian rasuah bagi melancarkan hak penukaran tanah dan penghantaran pelan pembinaan selain bagi memperoleh pekerja asing dan sijil penyiapan projek. Bukan itu saja, laporan ini juga menyentuh soal rasuah yang berlaku dalam sektor penjagaan kesihatan, bidaan untuk mengendalikan kantin sekolah dan meluluskan lesen kebenaran pembukaan tadika. Realitinya, gejala rasuah ini memang berlaku di pelbagai peringkat dan tidak terkawal. Seterusnya, saya mempersilakan Encik Lens untuk membentangkan apakah punca-punca rasuah yang berlaku di Malaysia ini. Silakan, Encik Lens. Okey, terima kasih kepada Encik Neverson untuk pengenalan tersebut. Saya akan kongsikan pada pendapat saya mengapa rasuah berlaku ataupun punca-punca rasuah. Pada pendapat saya, punca rasuah terdiri daripada beberapa aspek dan saya akan bahaskan satu persatu. Punca rasuah pertama pada pendapat saya ialah kerana kelemahan peribadi diri iaitu sifat ketamakan. Seseorang yang tamak akan mengambil kesempatan untuk menerima rasuah serta memberi cadangan untuk pihak lain memberi rasuah. Dengan ini, dia akan dapat kebaikan dari rasuah itu seperti mendapat habuan dalam bentuk mata wang. Punca rasuah seterusnya yang sering berlaku ialah kelemahan kepemimpinan dan pengurusan tidak tetap. Rasuah sering berlaku dalam masyarakat kita kerana rasuah diamalkan oleh pihak atasan dan pemimpin-pemimpin. Sebagai contoh, Najib Razak dengan kes 1MDB yang terkenal seluruh dunia dan melibatkan berbilion dolar. Oleh kerana pihak atasan atau pemimpin mengamalkan rasuah, maka masyarakat mahiran akan turut mengikuti langkah mengamal rasuah. Punca rasuah yang amat ditekankan berlaku di Malaysia ialah aspek modernisasi, iaitu melibatkan kerja-kerja projek atau tender. Dengan kegiatan rasuah ini, sebuah syarikat mempunyai peraturan yang sangat tinggi untuk melantik dalam projek atau tender dan telah menjadi budaya amalan kepada hampir kesemua syarikat-syarikat kontraktor. Oleh kerana masa yang tidak mengizinkan, saya akan berhenti di sini dan kembalikan peluang untuk bercakap kepada Nelson. Terima kasih kepada Encik Lens. Saya mempersilakan Encik Farid untuk membentangkan tentang kesan-kesan rasuah yang berada di Malaysia. Jadi Encik Farid boleh start? Terima kasih Tuan Moderator Anderson. Sebelum saya menguraikan topik saya iaitu kesan-kesan rasuah, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nofaireza bin Ismail. Untuk kumpulan ni,
Kita terus ke main topik, iaitu kesan-kesan rasuah. Perbincangan mengenai rasuah ialah penting kerana kegiatan rasuah akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Dengan adanya kegiatan rasuah, tiada siapa yang akan dapat mengagak tindakan seseorang atau hasil daripada sesuatu rancangan untuk masa depan. Kemajuan sesebuah negara bergantung kepada cerdik, pandai dan profesional yang ada. Kegiatan rasuah yang akan hanya menghakiskan kepercayaan orang awam terhadap cerdik pandai negara kita. Selain itu, pemerintahan menjadi lemah kerana setiap kali rasuah berlaku, maka pemerintahan kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakan-tindakan yang sepatutnya. Umpamanya, jika cuai terhadap sesuatu yang telah ditentukan, maka pemberian rasuah telah berganti wang cukai yang sepatutnya dikutip dan manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir pemberi rasuah. Kesan yang paling besar daripada gejala rasuah ini ialah akan menyebabkan pentadbiran negara kita menjadi kucar-kacir. Akibatnya, ia menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi, pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Budaya rasuah juga telah menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara, seperti yang berlaku di Filipina yang mencatatkan sejarah kejatuhan kerajaan Presiden Marcos dari tampuk pimpinan disebabkan aman rasuah yang tidak terbendung. Selain itu juga, walaupun kenderaan generasi baru, kenderaan hubung kait otomotif dan autonomi AACCV dan kenderaan cekap tenaga EEV termasuk dalam dasar otomotif negara NEP 2020. Banyak syarikat otomotif berhenti melabur dalam projek berkenaan kerana kurang sokongan daripada kerajaan yang sedang menghadapi kemelut politik, iaitu di Malaysia. Sementara itu, komitmen pemerintah Indonesia dalam mempromosikan kenderaan elektrik menjadi Hyundai memutuskan pembinaan ibu pejabat Asia Pasifik dan pusat latihan dari Malaysia ke Indonesia selewat-lewatnya tahun ini adalah satu kesan dari kelemahan politik Malaysia sehingga syarikat-syarikat besar pergi ke melabur di Indonesia kerana politik di Indonesia semakin kukuh. Okey. Situasi ini menunjukkan kemelut politik secara berterusan memberi impak negatif terhadap pelaburan. Okey, sekian untuk bahagian saya. Balik kepada Tuan Davison. Okey, terima kasih kepada Encik Farid. Dan seterusnya saya mempersilakan Encik Abel dan Gavin untuk memberikan sedikit maklumat tentang langkah-langkah mencegah. Okey, salam sejahtera semua. Terima kasih Tuan Moderator. Sebelum saya ingin membahaskan cara-cara untuk mengatasi masalah rasuah yang dihadapi di negara kita ini. Nama saya Edward Andrew. So, kita teruskan. So, pada pendapat saya antara cara-cara untuk mengatasi amalan rasuah ialah untuk memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri seseorang. So, keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. So, apabila setiap individu membencikan rasuah, sama ada rakyat biasa, pemimpin, penjaga atau jentera kerajaan, maka amalan rasuah dapat diatasi. So, kekuatan iman dan jati diri dapat menangkis habuan rasuah sekalipun tiada siapa yang tahu dan peluang terbuka luas di hadapan mata. Selain itu, usaha menerapkan konsep
murni sebegini perlu dilakukan pada peringkat awal kehidupan seorang itu supaya mudah mengawalnya. Semua konsep yang baik dijelaskan pada pelajar supaya mereka memahami keperluan untuk membebaskan diri dan negara daripada ancaman rasuah ini. So, ringkasnya, pendidikan kepada golongan muda berupaya menyekat penularan wabak sosial yang begitu memalukan ini dengan begitu mudah dan berkesan. Pihak sekolah juga boleh memasukkan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan ini juga. Pihak benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan lagi. Contohnya, kata peribahasa, melentur bulu biarlah dari rebungnya. So, generasi yang dididik benci rasuah akan membesar menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, amalan, dan ikhlas. Sistem pendidikan hanya membentuk generasi akan datang yang bebas daripada rasuah. So, secara kesimpulannya, punca-punca rasuah yang dibahaskan oleh Encik Len sebentar tadi, kita dapat atasi sekiranya cara-cara mengatasi yang tadi saya bahaskan sebentar tadi dapat diamalkan. So, itu saja pendapat dari saya. Terima kasih, Cik Neverson. Okey, terima kasih kepada Tuan Abel, dan seterusnya kita memberikan Gavin, peluang untuk Encik Gavin untuk memberikan sepatah dua kata. Seperti yang kita tahu, 31 Ogos 1957 merupakan tarik keramat kepada tanah air kita, kerana kita mendapat kemerdekaan dan bebas daripada penjajah. Sehingga kini, hari ini, polemik yang sering dibincangkan kerana menggugat kedaulatan negara adalah mengenai isu perkauman. Tetapi, sebaliknya, masyarakat kita tidak mempunyai sebarang masalah pun untuk hidup bersama. Siapa saja, walaupun berlainan bangsa, agama, dan budaya, lebih-lebih lagi pada era globalisasi ini, kebanyakan di antara kita cakna dan menerapkan nilai hormat serta toleransi antara satu sama lain. Polemik sebenar yang mengancam kedaulatan negara berlaku di setiap peringkat, dan yang menyedihkan adalah rasuah. Ya, rasuah. Dalam kalangan kaki tangan awam, hal ini kerana mereka menggunakan dana yang sepatutnya dinikmati atau memberi manfaat kepada orang kita ataupun awam. Pepatah Melayu berkata, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah. Mari kita bincangkan cara-cara mengatasi amalan rasuah di Malaysia untuk mementeras gejala ini serta-merta. Langkah pertama, untuk menghalang salah laku rasuah berlaku di negara ini, adalah dengan baiknya kita memberikan pendidikan kepada masyarakat umum tentang amalan rasuah. Secara definisi, seseorang akan memberi rasuah kepada individu yang berkuasa atau bertanggungjawab dengan harapan untuk mendapat balasan dalam bentuk kerja atau projek. Pemberian hadiah yang bernilai tinggi kepada seseorang yang di luar kemampuan tetapi mempunyai kelebihan untuk menolong memberi hadiah tersebut juga dianggap sebagai rasuah. Budaya ini perlu diselesaikan dan ingatkan kepada setiap anggota masyarakat, khususnya golongan-golongan muda. Walaupun mereka baru berumur setahun jagung, darah setapuk pinang, tetapi mereka merupakan generasi yang akan mewarisi kepimpinan negara ini. Sekiranya setiap rakyat mampu menilai sama ada sesuatu tindakan itu dianggap sebagai rasuah atau tidak, barulah budaya atau amalan rasuah di negara ini dapat ditindas. Selaras dengan langkah-langkah yang diusahakan ini, di atas amalan rasuah dapat dibenteras dengan pelaksanaan undang-undang dan hukuman yang tegas. Umum mengetahui kita mempunyai Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM sebagai penguat kuasa yang memantau dan bertindak ke atas salah laku yang melibatkan rasuah. Namun, keterbatasan jumlah pegawai dan sumber untuk menguatkuasakan undang-undang adalah terhad, maka kita sebagai orang awam juga bertanggungjawab menjadi mata-mata kepada pihak berkuasa. Selain itu, Badan Kehakiman Negara juga perlu memastikan perbicaraan yang melibatkan rasuah dilaksanakan dengan pantas dan adil.
supaya pelaku rasuah tidak bebas untuk memutarbalikan kenyataan dan mengubah salah laku mereka. Jika pelaku rasuah dibicarakan dengan pantas dan dihukum untuk menjalani hukuman penjara tanpa seberang prejudis, nescaya ramai yang akan menjauhi amalan buruk ini. Jelas bahwa dengan melaksanakan undang-undang dan hukuman yang tegas, amalan rasuah dapat dibentang secara menyeluruh. Lain untuk membentuk gejala rasuah di negara ini adalah dengan memastikan sektor awam beroperasi secara jujur, telus, dan bertanggung jawab. Dalam sebuah organisasi pengurus merupakan jawatan yang paling penting untuk menguruskan tugas organisasi tersebut dan menjadi contoh kepada pekerja yang lain. Begitu juga dengan sektor awam di negara kita. Jika pentadbiran negara dilaksanakan dengan baik dan menyingkirkan mereka yang berparasit seperti mengamalkan gejala rasuah, pasti sektor lain akan turut serta. Tamsilnya, kes yang berlaku dalam kalangan kaki tangan kerajaan menyerahkan proyek kepada mereka yang melobi harga yang paling tinggi dan bukan berdasarkan kemampuan sebuah syarikat tersebut. Hasilnya, proyek disiapkan pada kos yang minimal. Karena berlaku banyak serahan kerja dan orang awam hanya mendapat infrastruktur yang ala kadar. Situasi ini sepatutnya boleh dielakkan jika kaki tangan awam, terutamanya pemimpin negara, melantik syarikat yang mempunyai merit serta rekod yang baik. Bak kata pepatah, hanya jauh hari yang menghadap manikam. Amalan rasuah ini juga boleh diatasi dengan menawarkan gaji yang bertepatan dan bermaruah untuk semua ahli masyarakat untuk menampung keperluan dan kehendak diri serta keluarga. Keinginan untuk menerima rasuah pasti dielakkan. Sebagai individu dan keluarga, kita akan merasa gembira karena keperluan dan kemahuan kita dipenuhi tanpa perlu melakukan perkara yang terlarang. Sebagai contoh, anggota polisi yang ditugaskan menjaga keselamatan masyarakat awam hanya dibayar gaji yang cukup untuk diri dan keluarga kecil serta menetap di kuarters yang kecil dan uzur. Mereka mudah disogok oleh pihak yang lain yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan uang lebihan. Kesannya jenayah boleh disembunyikan dan aktiviti terlarang boleh berluasan. Contoh ini bukan menyapu rata semua anggota polis, tapi sekadar contoh bahwa uang boleh membeli integritas seseorang. Tegasnya, dengan membayar gaji yang lebih bertepatan dan bermaruah, gejala rasuah pasti dapat diatasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Gavin dengan sedikit pencerahan beliau. Dan seterusnya kita meminta untuk Rendel dan Azrul untuk memberikan sepatah dua kata tentang contoh-contoh rasuah lain di Malaysia. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Moderator. Nama saya Rendel Paul. Saya akan membahaskan tentang contoh-contoh perbuatan rasuah di Malaysia. Jadi saya akan membahaskan dua saja. Yang pertama itu mengemukakan tuntutan palsu. Kes yang berlaku di Sabah adalah sepetik dari Estrawani, 5 individual direman kemukakan tuntutan palsu lebih daripada 27 juta. Itu berlaku di Kuala Lumpur. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, SPRM, menahan reman 5 individual yang disyaki terlibat dalam kes mengumpulkan tuntutan palsu berjumlah 27 juta bagi program latihan berkaitan teknologi digital. Sumber berkata Magistrate Mahkamah Putrajaya Izra Zulaika Rohanuddin membenarkan permohonan reman selama 3 hari terhadap kesemua suspek yang berusia lingkungan 27 hingga 50 tahun. Bermula hari ini hingga Jumaat. Menurut sumber kelima-lima suspek tersebut, seorang itu wanita dan 4 lagi lelaki. Di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 8 malam tadi ketika hadir memberi keterangan. Yang contoh kedua adalah penyalaan guna kedudukan di Malaysia. Contoh seperti dari utusan Malaysia,
berlaku di Alosta. Seorang pesara kerajaan ditahan Suruhanjaya SPRM karena menyalahgunakan kedudukan bagi mendapat rasuah pada 2015. Sumber memaklumkan lelaki berusia 69 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Kedak kira-kira pukul 3 petang semalam. Lelaki itu disyaki menyalahkan guna jawatannya semasa proses pengambilan tanah oleh kerajaan bagi proyek Leberaya Lakawi untuk mendapatkan suapan. Suapan tersebut merupakan sebuah rumah di Sungai Penghulu Langkawi untuk dirinya sendiri. Katanya adalah dalam kenyataan sini hari ini. Itu sih dari saya berkaitan dengan contoh-contoh rasuah yang berlaku. Terima kasih. Mungkin Encik Azrul ada sedikit penambahan tentang contoh-contoh rasuah lain. Terima kasih Tuan Moderator, Cik Neverson. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Azrul. Untuk rasuah ini, untuk contoh-contoh yang lain saya boleh ulaskan lagi adalah bahagian rasuah sektor hartanah. Sektor hartanah ini kalau kita lihat banyak membuka banyak ruang dan peluang untuk kejadian rasuah ini makin berleluasa, makin banyak kerap berlaku. Yang mana sistem kelulusan untuk memiliki hartanah itu tidak mengikut proses yang betul. Contohnya setengah pihak menggunakan sogokan ataupun rasuah yang berbentuk wang ringgit untuk mendapat kelulusan yang cepat kepada pemaju atau kepada pemilik tanah untuk mendapat kelulusan tanah itu dengan lebih laju. Kesannya kepada contoh rasuah ini, kesannya boleh melambatkan kepada pembangunan jalan, projek dan juga pembangunan hospital dan juga untuk penggunaan awam lah. Banyak projek itu tergendala sebabkan rasuah berlaku disebabkan banyak orang menyalahgunakan kuasa. Mereka hanya membeli tanah itu untuk mendapatkan projek saja. Lepas tu pergi dan projek itu terbengkalai lah. Oleh itu banyak yang kita boleh kaitkan sini. Seperti mana di Malaysia ini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan skandal rasuah berbentuk kes hartanah ini. Contohnya skandal hartanah Felda, 1MDB, Mara dan juga tabung haji lah dan juga sebagainya lah yang Malaysia. Ini juga impact untuk rasuah ini, kesan rasuah ini boleh meningkatkan peratusan yang tinggi lah. Terbukti bila terjadinya pandemik hari itu, rasuah dalam sektor hartanah ini makin meninggi, makin meningkat lah. Bila terjadinya kes rasuah hartanah ini, pemaju ataupun pemaju dari luar tidak mau invest dengan negara kita ini, impactnya. Itu saya lah. Kembali kepada Tuan Moderator lah, Tuan Neverson. Thank you. Okey, terima kasih Encik Azrul atas penerangan beliau. Dan seterusnya kita menjemput Encik Sofwan untuk berbincang mengenai kaitan rasuah dengan konsep kedaulatan negara di Malaysia. Silakan Encik Sofwan. Terima kasih Tuan Chairman. Saya Sofwan. Okey, saya akan membentangkan tentang konsep kedaulatan negara terhadap rasuah. Okey, terdapat beberapa impak berdasarkan konsep kedaulatan negara kepada rasuah ini. Yang pertama,
kita akan dapat menikmati negara yang aman dan bebas jenayah, di mana kita tahu bahawa raja adalah payung kedaulatan negara. Membolehkan sekalian rakyat bernaung di bawah kesaksamaan pemerintahan baginda tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, dan menjadi jantung hati sekalian rakyat hidup bersama erat muafakat. Yang kedua, pemimpin kita adalah di kalangan orang yang amanah dan bertanggungjawab kerana memelihara kedaulatan negara. Dinyatakan secara khusus, Sultan, Jemaah Menteri, pemimpin serta pentadbir dan ada bertanggungjawab memelihara agama Islam, keistimewaan umat, menegakkan keadilan, berteraskan undang-undang dan menjadi ejen perubah memajukan rakyat. Dan yang ketiga, kita akan menjadi rakyat yang taat setia pada pemerintah dan akan mempertahankan negara. Itulah kenapa pentingnya dijamin kebebasan dan keadilan, menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyat, serta mengekalkan keamanan antara semua kaum. Di sini kita boleh nampak, oleh itu kedaulatan ini amatlah penting kepada rakyat dan pemimpin kita, di mana hal ini dapat membendung budaya rasuah di negara kita dan memberi banyak manfaat kepada negara kita dan untuk terus maju ke hadapan. Itulah konsep kedaulatan kepada rasuah. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Sofwan. Dan secara kesimpulannya, amalan rasuah perlu dibenteras agar gejala buruk ini tidak berleluasa. Dan semua pihak hendaklah bekerjasama mengatasi masalah rasuah agar masalah ini dapat dibendung. Sekiranya setiap lapisan masyarakat sentiasa diberi peringatan berkenaan dengan bahaya jenayah rasuah, maka keadaan ini akan membawa kepada lahirnya masyarakat yang prihatin dan sentiasa pekah serta saling mengingati antara satu sama lain, yang mana akhirnya jenayah rasuah tidak mampu untuk terus menular dalam kalangan rakyat di negara ini. Setakat itu saja perbincangan kami dari grup 2. Sekian dan terima kasih.